Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sore ini kita akan bincang bab 3, pergerakan merentas membran plasma. Pergerakan membran merentas membran plasma. So, soalan yang pertama, Raja menunjukkan struktur satu membran plasma, apakah Y dan Z? So, kita pergi tengok Y dia rujuk pada yang ini adalah protein. So, antara protein pembawa dengan protein liang, kita tahu ini adalah protein pembawa. Sebab kalau protein liang, dia mesti ada terusan di tengah-tengah dia. Kemudian Z, apakah Z? Z ialah dui-lapisan fosfolipid. Dui-lapisan fosfolipid sebab dia merujuk kepada dua-dua. Jadi dui maksudnya dua. Jadi the answer is B. Question number 2, Raja menunjukkan struktur membran plasma. Apakah X? Okey, kita tengok di sini, kita tengok pilihan jawapan, kita cancel out pilihan jawapan yang kita tahu memang bukan jawapan dia lah. So, A and B, protein pembawa protein liang. Kita tahu protein pembawa dan protein liang ni dia ada di bahagian bawah. Label soalan tu bahagian atas. So, kita tahu A dan B adalah salah. So, tinggal jawapan glycoprotein ataupun kolesterol. Kolesterol dia berada di dalam dui lapisan fosfolipid. So, bukan kolesterol. Okay? Jadi, the answer left is C. So, C jawapan dia lah. Okay, nombor 3. Nombor 3, Raja menunjukkan struktur membran plasma again. Dan apakah bahan yang boleh merentas R? R ini adalah plasma membran. Adalah protein pembawa. So, apa bahan yang boleh merentas protein pembawa? Sebelum kita pergi jawapan dia, cikgu akan cuba buat satu nota untuk senang kamu ingat. Bahan yang boleh merentas membran plasma. Dia terbahagi kepada, kita pecahkan dia kepada dua, iaitu bahan yang larut lemak dan yang kedua ialah bahan tidak larut lemak. Okey. Kemudian bahan yang larut lemak, apa dia? Bahan yang larut lemak kita bagikan dia kepada yang kita tahu iaitu vitamin A, D. Vitamin A, D, E, K, glycerol dan juga asid lemak. Manakala bahan yang tidak larut lemak, kita pecahkan dia kepada dua lagi, iaitu molekul saiz kecil dan molekul saiz besar. Okey, so molekul saiz kecil ini kita ada air. Okey, air molekul yang seterusnya CO2, O2, gas dan juga ion. Molekul ion seperti K+ dan Na+. Okey, satu bukan pembetulan lah, tambahan supaya kamu lebih senang faham di sini. Molekul saiz kecil ini terbagi kepada dua, iaitu molekul yang berkutub dan tidak berkutub. So ada certain buku dia tulis sekejap dia berkutub, tidak berkutub. Berkutub ni ialah air. Okay, tidak berkutub ni itulah tadi yang CO2, O2 yang gas. Okay. Kemudian molekul bersaiz besar pula dia ada dua lah yang famous, iaitu contohnya glukosa dan juga asid amino. Cantik sikit. Asid amino. Okey. So, kita tahu bahan yang boleh merentas ni terbagi kepada dua. Kamu kena faham yang ini dulu asas dia. Bahan larut lemak, larut maksudnya dissolve. Dia boleh larut bersebati dengan lemak tu.
dan bahan yang tidak larut lemak. Okey, kemudian pecahan dia seperti ini. Dan kita tengok pula pada plasma membrane. Plasma membrane kita tahu dia terdiri daripada dua lapisan fosfolipid. Dia ada kepala dan ekor, hidrofilik dan hidrofobik. Okey, kepala hidrofilik, air hidrofobik. Air pula, ekor hidrofobik. Okey. So di sini kita tengok pada dia punya di sini. Ini adalah protein lah, protein, kemudian ada lagi di sini. Okey, so apa yang kita mau tunjukkan di sini, bahan yang larut lemak dia akan easily transferred. Bahan yang larut lemak dia akan secara mudahnya lalu di sini sebab dia kan dua lapisan fosfolipid. Ini ni adalah lipid. Jadi bahan yang larut lemak easily transferred. Jadi ini okey, iaitu adik vitamin adik, glycerol, asid lemak boleh senang lalu. Dan satu lagi, walaupun yang ini molekul bersaiz kecil dia tidak larut lemak, tapi disebabkan dia dia saiz kecil, dia boleh lalu pada ni. Dia boleh lalu. Okey. Tengok di sini walaupun bersaiz kecil tapi cikgu tidak bulat tidak bulatkan semualah. Hanya air dan juga tidak berkutub seperti gas boleh lalu secara mudah melalui dua lapisan fosfolipid sebab walaupun dia tidak larut tapi dia bersaiz kecil. Tetapi macam mana dengan yang ini? Yang ion ni dia saiz kecil, kenapa dia tidak macam gas air? Dia boleh lalu sebab dia ada ion. Sebab itu kenapa yang merah ni kita kategorikan dia sebagai kumpulan yang pertama lah. Nah, ini kumpulan yang pertama. Manakala pula kumpulan yang kedua, orange, kuning lah. Okay. Yang kedua pula, bahan yang tidak larut lemak, sasal ada tidak larut lemak dan dia bersaiz besar pula, glukosa dan asid amino, dia kena guna bantuan protein. Okay, protein liang ataupun protein pembawa. Kemudian begitu juga dengan yang ion ni. Dia saiz kecil tapi dia tidak dapat lalu sebab dia ada ion, jadi dia perlu gunakan protein liang dan protein pembawa. Okay, dia gunakan protein liang dan protein pembawa. So ini kita gerikan kumpulan yang kedua lah. Jadi every time ada soalan apakah bahan yang boleh merentas, kita tengok balik pada soalan nombor 3. Kamu kena ingat gambar rajah ni. So apa yang boleh merentas R? Kita tengok asid lemak dengan glycerol dia bahan yang boleh merentas. Dia bahan yang larut lemak, jadi dia boleh merentas dua lapisan fosfolipid. Jadi dia tidak perlu ada ni, tidak perlu ada bantuan lah. Jadi cancel off this question, this answer. Kemudian ion sodium dan glukosa. Okey. So kita tengok di sini dua-dua perlukan protein. Maksudnya ion dengan glukosa dua-dua perlukan protein. Tapi macam mana mau pilih the best answer? Satu yang nanti cikgu akan bincang in the next video lah. Okay, ion dia merentas membran plasma dengan protein pembawa dan juga tenaga sebab dia melalui proses pengangkutan aktif. Okay, untuk ion sodium. Tapi glukosa tidak. Jadi glukosa dia still the best answer is D lah. Okay, glukosa. So that's all for the video. For this video, the first video. Nanti cikgu akan sambung untuk soalan yang seterusnya.